Oh, lama dah tak boleh pakai. Okey. Kita masuk education atau sejarah perkembangan pendidikan di negara Jerman. Okey. Apa yang kamu perlu tahu perkembangan pendidikan macam semalam seperti di Perancis, iaitu dari abad ke-18 hingga abad ke-19 sahaja, iaitu dari tahun 1700 dan 1800 sahaja. Apa-apa perkara ataupun apa-apa peristiwa atau apa-apa perkembangan yang berlaku di luar daripada tempoh masa tersebut adalah tidak relevan untuk sukatan kamu. Dapat? Okey. Seterusnya, kita akan lihat objektif pembelajaran kamu, iaitu apa yang kamu perlu ketahui, iaitu kamu mampu menguraikan proses perubahan pendidikan daripada sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden di negara Jerman. Okey, semalam kita telah lihat Perancis dari semua peringkat. Okey, kita lihat sedikit pengenalan sebelum masuk dengan lebih detail, iaitu di negara Jerman, tanggungjawab dalam menyediakan pendidikan berada di tangan kerajaan negeri, ataupun kita panggil Länder, L-A-N-D-E-R. Okey, untuk pengetahuan kamu saja, negara Jerman ada kesemuanya 16 negeri, ya. Okey, manakala kerajaan pusat, federal government, hanya memainkan satu peranan yang kecil sahaja dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, hari ini sistem pendidikan yang wujud di negara Jerman boleh dikatakan salah satu sistem pendidikan antara yang terbaik di dunia. Okey, jadi kita lihat, oleh itu kita perlu melihat sistem pendidikan negara mereka. Okey, iaitu sedikit perkembangan pada zaman-zaman tertentu. Kita lihat, iaitu perkembangannya pada zaman Prussia dan juga ketika German Empire. Okey, selepas sejak World War I, semua tu dah masuk tahun 1900, jadi di luar daripada sukatan kamu. Jadi perkembangan yang kamu akan bincangkan ialah pada zaman Empire Prussia dan juga selepas pembentukan sebuah negara yang bernama German Empire. Boleh faham? Jelas? Okey. Jadi apa yang kamu akan belajar terlalu sikit saja, betul? Itu berita baik. Beberapa baris. Kalau yang ini pun tak faham, kamu kena pertimbangkanlah langkah seterusnya. Okey. Historically, okey, Lutheranism. Apa tu Lutheranism? Lutheran kita panggil. Apa tu? Biasanya bila sebut ism tu adalah fahaman, betul? Marxism, okey, socialism, fahaman daripada Martin Luther. Siapa tu Martin Luther? Siapa tu Martin Luther? Martin Luther ialah pengasas apa? Siapa yang dapat A SPM sejarah kat tangan? Jumara kamu A? Siapa yang dapat A? Ainon. Apa dia Martin? Siapa Martin Luther? Dapat A A minus. Sebab kamu tak tahu Martin Luther juga kamu tak dapat A penuh kan? Okey, Martin Luther ialah pelopor gerakan reformasi ataupun reformation. Reformation lah.
Kalau kamu belajar sejarah di tingkatan 4, perkembangan di negara Eropah, ada dua peristiwa penting di negara Eropah. Yang pertama, Renaissance, iaitu kelahiran semula, di mana Renaissance ini akan mengeluarkan negara Eropah daripada zaman gelap. Kemudian akan berlaku satu lagi peristiwa penting, kita panggil Reformation, di mana akan berlaku pembaharuan dalam agama Kristian apabila Martin Luther mencabar dan mempersoalkan kedudukan gereja Katolik dan paderi-paderi Katolik. Amalan-amalan antaranya ialah penjualan surat pengampunan atau kita panggil indulgent. Okey. Jadi salah satu saranan Martin Luther ketika itu, dia bagi tahu kalau hendak memahami agama Kristian yang sebenar, kamu perlu membacanya sendiri daripada kitab Injil ataupun Bible. Boleh faham? Jadi dari situlah, dan Martin Luther ialah seorang berbangsa Jerman. Kalau Renaissance bermula di Itali, Reformation akan bermula di Jerman. Revolusi perindustrian di England atau Britain. Okey, kamu kena ingat benda tu. Jadi perkembangan pendidikan di Jerman ada pengaruh yang kuat daripada Martin Luther. Okey, di mana dia menyarankan compulsory, maksudnya wajib. Apa dia? Wajib bersekolah untuk semua rakyat agar apa dia? Mereka dapat membaca dan mentaksir Bible atau kitab Injil. Okey. Jadi konsep ini become a model for school throughout Jerman. Jadi konsep yang disarankan oleh Martin Luther ini mula menjadi model di hampir ke semua sekolah-sekolah yang ada di negara Jerman. Okey, pada abad ke-18, the Kingdom of Prussia. Kingdom ialah kerajaan beraja. Kingdom of Prussia was among the first countries in the world to introduce free and generally compulsory primary education. Jadi kerajaan Prussia merupakan ataupun negara Prussia merupakan negara yang pertama di dunia, okey, yang memberi pendidikan percuma dan wajib di peringkat rendah. Okey. Sistem pendidikan ini merangkumi tempoh pembelajaran selama 8 tahun. Perkara-perkara yang ditekankan adalah yang berkaitan kepada asas-asas pendidikan atau asas-asas sesuatu bidang ilmu. Okey. Sekolah rendah. Jadi namanya sekolah rendah, dikenali sebagai Walk. Susah nak sebut. Volkswagen pun dari Jerman juga. Walk sekolah, kamu sebutlah. Dah ramai yang pandai bahasa Jerman. Okey, ada di sini. Volksschule. Betul dia sebut. Volksschule. Okey. Jadi Volksschule ialah sekolah rendah. Okay. It provide not only the skill needed in early industrialized world. Okay. Sekolah rendah ini bukan saja menawarkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan
dalam sektor perindustrian ketika itu seperti apa? Reading tu bahasa Melayunya membaca, menulis dan mengira. Kita pun sama, betul? 3M. Okey. Bukan sahaja, but also strict education in ethics, tetapi juga menekankan soal-soal etik, tanggungjawab, duty, disiplin dan juga ketaatan atau kesetiaan, obedience. Okey, dapat? Okey, kanak-kanak daripada keluarga yang berada. Okey, affluent parents often went to attend preparatory private school for an additional 4 years. Okey, mereka ni akan kerap pergi kepada sekolah macam kita kata lah, persediaan. Okey, akan pergi ke sekolah persediaan, private school, biasanya sekolah swasta, for an additional 4 years, untuk tambahan 4 tahun. Tetapi secara keseluruhannya rakyat Jerman tidak mempunyai akses untuk sekolah peringkat menengah, secondary education. Maksudnya peringkat rendah wajib, semua orang ada peluang. Okey, macam kamu pun ada yang tak masuk tadika terus masuk darjah 1, ada tak? Angkat tangan. Siapa dia? Yang tak pernah pergi tadika. Kamu pergi tadika, Ainon? Kamu pergi tadika? Tapi ada juga yang tak pergi tadika. Bila cikgu minta angkat tangan, seorang pun tak angkat tangan, maksudnya yang tak pergi tadika semua pergi mana? Dah drop out school ke tak masuk universiti? Tak pastilah. Iaitu bila kamu masuk je darjah 1 tu, kamu tak perlu cikgu tu bagi tahu betul? Terus dia boleh terus mengajar. Tapi akan ada juga kelas yang pelajarnya tak reti membaca sebab mereka ni belum lagi pernah pergi ke sekolah atau pendedahan persediaan. Okey. Jadi bagi orang yang berada waktu tu, mereka akan hantar anak-anak mereka lebih awal ke sekolah persediaan macam tadika hari ini, okey, untuk tambahan 4 tahun. Walau bagaimanapun secara keseluruhan atau rata-ratanya, kebanyakan atau keseluruhan, hampir keseluruhan rakyat Jerman tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah. Okey. Tahun 1810. Okey. Selepas perang Napoleon. Okey, kerajaan Prussia memperkenalkan state certification ataupun memperkenalkan sijil sebagai kelayakan untuk tenaga pengajar atau guru, di mana sijil ini, sijil di peringkat negeri ya, state certification, which significantly raise the standard of teaching, di mana sijil ini berjaya menaikkan kualiti
pengajaran, teaching atau pendidikan. Okey. Ataupun taraf perguruan. Menaikkan taraf perguruan. Okey. Tahun 1788. Okey, dia ada sedikit tak ikut kronologi, nanti kamu adjust balik ya. Tahun 1788, arbiter was introduced. Okey, iaitu arbiter ialah peperiksaan akhir, final examination. Walaupun dia diperkenalkan tahun 1788, tetapi pelaksanaan secara keseluruhan mula berkuat kuasa menjelang tahun 1812 dan telah diperluaskan ke seluruh Jerman menjelang tahun 1871. Okay, the final examination ni arbiter ni untuk peringkat menengah, secondary school Okay. Dapat. Kemudian the state also established teacher training college for prospective teacher in the common or elementary grades. Okey, iaitu kerajaan juga telah menubuhkan kolej latihan perguruan untuk melatih guru-guru di sekolah umum ataupun sekolah rendah, elementary. Ada sebarang soalan?